sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak teruskanlah untuk malam ini tentang pengajian tafsir. Jadi kita akan bicara pada malam ini, kita nak tengoklah sedikit tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa hijrah dan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Bila kita membacanya, bukan sebagaimana kita membaca kitab sejarah yang lain. Tidak seperti kita mempelajari sejarah tanah Melayu, sejarah Eropah, bukan. Tapi bila kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar fakta yang kita perlu tahu, tetapi yang perlu kita faham ialah di sebalik fakta tersebut, apakah yang boleh kita ambil ibrah pengajaran daripada sirah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di permulaan ini suka saya nak menyentuh sedikit tentang fakta bilakah berlakunya peristiwa hijrah. Kerana kalau kita tanya orang Malaysia ni, rata-rata dia kata Nabi berhijrah 1 Muharram. Apatah lagi ada nasyid 1 Muharram detik permulaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yasrib pada 26 Safar. Setelah mendapat keizinan tersebut, Nabi keluar ke suatu kawasan yang agak tinggi di Mekah pada malam hari, dan sambil menghadap ke Mekah ke arah Kaabah, baginda mengungkapkan rasa bukan berat hatilah, rasa boleh juga dikatakan berat hati untuk meninggalkan Mekah, kerana baginda ni orang Arab. Orang Arab ni ada asabiah dia kepada tempat asal usul dia, tempat lahir dia. Nabi kata apa? Bila dia panjat satu kawasan tinggi di jauh sedikit daripada kawasan Masjidil Haram, sambil menghadap ke arah Kaabah, Nabi mengatakan, wallahi innaka la khairun ardullah, demi Allah wahai Mekah, sesungguhnya engkaulah bumi Allah yang terbaik. Wa ahabbu ardullah ilayya, dan engkaulah bumi Allah yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharaj, kalaulah aku tidak diperintahkan untuk keluar daripadamu, meninggalkan, nescaya aku sesekali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah ungkapan Nabi untuk Makkah di malam hari sebelum berlakunya hijrah Nabi. Dan Nabi keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar untuk tujuan hijrah tersebut adalah pada malam 28 Safar. Maknanya 2 hari setelah mendapat perintah. Setelah itu baru baginda keluar daripada rumahnya dengan memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menggantikan tempat tidurnya. Baginda keluar menuju ke rumah Abu Bakar pada malam 28 Safar, dan pada malam itu
baginda dan sahabatnya menuju ke Gua Sur. Duduk di Gua Sur selama 2 malam. Dan pada satu Rabiul Awal, baginda keluar bersama Abu Bakar daripada Gua Sur menuju ke Yasrib. Perjalanan mengambil selama tempoh 8 hari. 8 Rabiul Awal baginda sampai ke Quba dan membina masjid yang pertama di dalam sejarah Islam di Quba, dan itulah masjid yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Itulah dia masjid yang dibina di atas asas takwa. Daripada hari pertama ianya dibina, ia dibangunkan, ia diimarahkan di atas rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ pun telah menunjukkan kepada kita ibrah yang perlu kita faham, betapa pentingnya peranan masjid dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 4 hari di Quba. Setelah itu, pada 12 Rabiul Awal, baginda keluar ke Quba menuju ke Yasrib, yang kemudiannya dikenali sebagai Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalender hijrah ni bermula bila? Zaman Nabi, bahkan zaman Arab jahiliyah sebelum lahir Nabi, kita tak pernah dengar. Arab ni dia ada tahun 1, tahun 2, macam tahun Masihi. Tahun kelahiran Nabi, tahun Masihinya ialah 571 Masihi. Tapi kalau kita buka kitab sirah, bilakah tahun kelahiran Nabi? Tahun kelahiran Nabi ialah pada tahun Gajah, bersamaan dengan 571 Masihi. Dalam kalender Arab yang ada ialah tahun kelahiran Nabi itu dicatat sebagai tahun Gajah. Arab tidak ada bilangan tahun. Tahun mereka kenang berdasarkan peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Peristiwa besar yang berlaku pada tahun itu ialah Abrahah datang ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah bersama dengan pasukan tentera bergajah. Maka orang Arab mengenang tahun itu sebagai tahun Gajah. Tahun kewafatan Khadijah dan Abu Talib dikenang sebagai Amul Huzun oleh Nabi dan umat Islam Arab ketika itu. Kerana itu peristiwa besar yang berlaku ke atas Nabi dan orang Islam ketika itu, maka mereka kenang tahun itu sebagai tahun duka cita, Amul Huzun. Bilangan tahun tak ada, bilangan bulan ada. Kalau tak ada bilangan bulan, macam mana nak mula puasa, nak ibadah haji apa semua? Bulan sudah ada, 12 bulan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, inna iddatish syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan. Bulan ada, tapi bilangan tahun tak ada. Hal itu berterusan sehingga zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah dalam tempoh 2 tahun 3 bulan, dan dalam tempoh tersebut dia berhadapan dengan 2 golongan yang menjadi masalah kepada kerajaan dia ketika itu. Iaitu yang pertama, golongan
yang tidak mahu membayar zakat, dan golongan murtad. Jadi tempoh pemerintahan yang singkat, beliau terpaksa berhadapan menyelesaikan dua masalah ini. Tetapi bila Umar dilantik menggantikan Abu Bakar, Umar mengambil pemerintahan daripada Abu Bakar dalam keadaan suasana sudah aman. Dan Umar memerintah tempoh 10 tahun. Jadi banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Umar dari sudut melicinkan pentadbiran sebuah kerajaan. Antaranya, panggilan khalifah ditukar kepada Amirul Mukminin. Kenapa? Bila Abu Bakar menjadi khalifah, rakyat memanggilnya ya Khalifatul Rasul, wahai pengganti Rasul. Khalifah Rasul bermaksud pengganti Rasul. Bila Abu Bakar meninggal, Umar naik, orang panggil Umar ya Khalifatir Rasul, wahai pengganti kepada pengganti Rasul. Bila Umar dia berfikir, Umar ni cerdik, sehingga kan corak pemerintahan dia menjadi kajian di dunia barat. Ada tesis master, tesis PhD mengkaji tentang pentadbiran kerajaan Umar. Barat mengkaji. Jadi Umar dia berfikir, kalau aku orang panggil ya Khalifatir Rasul, nanti yang selepas aku orang akan panggil ya Khalifati Rasul. Lepas tu lagi ya Khalifati Rasul. Nak panggil khalifah dia dah ambil masa 10 minit. Belum sempat nak dengar masalah rakyat lagi. Jadi Umar, pemimpin yang sentiasa memudahkan urusan rakyat, memikirkan bagaimanakah cara yang paling mudah untuk rakyat berurusan dengan khalifah, dengan pemimpin. Itu boleh jadi poin untuk kita melangkah 12 hari bulan. Sampai ke tahap gelaran dia memikirkan. Sehingga kan satu hari seorang lelaki memanggil dia ya Amirul Mukminin. Dia terdengar gelaran tersebut dan dia terus tertarik dengan gelaran itu, dan dia mengatakan bahawa aku memang pemimpin orang yang beriman. Jadi semenjak daripada itu, Khalifah Islam dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Dan pada pemerintahan Umar juga, rakyat datang kepada dia, ya Amirul Mukminin, ij'al lana sanatan kasanatin ajimin yaumin kaza wa sanatin kaza. Wahai Amirul Mukminin, buatlah bagi orang Islam ni tahun, takwim, sebagaimana orang ajam ada takwim mereka. Tahun ini, bulan ini. Umar kata, baik, bagi cadangan. Nak mula bila? Nak kira tahun pertama dalam kalender Islam. Ada yang mencadangkan tahun kelahiran Nabi. Umar tak setuju. Umar kata, kalau kira tahun kelahiran Nabi sebagai tahun permulaan kalender Islam, aku bimbang takut nanti Islam akan jadi seperti orang Nasrani, Kristian. Dan aku teringat Nabi SAW bersabda, la tatruni kama ataratin nasara al-masih ibn Maryam wa qulu inni Muhammadun Abdullahi wa Rasul. Kata Umar, aku teringat Nabi SAW bersabda, jangan kamu jadikan aku sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Mereka berlebih-lebihan terhadap Al-Masih Ibnu Maryam, sehingga mengangkat dia sebagai anak Tuhan. Tetapi panggillah aku sebagai Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Nabi tak mahu kita jadi seperti mana Kristian yang akhirnya berlebih-lebihan terhadap Nabi. 2 hari lepas saya dapat satu video
Saya tak tahu satu keluarga ke, tapi macam satu keluarga. Ada 3 orang perempuan, 2 orang lelaki. Dia perkenalkan diri dia, dan seorang-seorang isytihar. Mereka kata apa? Dia membenarkan ajaran yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Muhammad itu memegang jawatan Allah. Kerana Allah itu tidak berjirim, tidak berjisim, tidak bertempat. Ya. Dan dia kata lagi, yang perempuan tu kata pula, Muhammad itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan dia adalah contoh yang terbaik. Dan mustahil kalau contoh ikutan yang terbaik itu daripada kalangan manusia juga, maka contoh yang terbaik itu mestilah seorang pencipta yang menciptakan manusia, dan pencipta itu adalah Muhammad. Ada, semua saya tak nak buka. Jadi hal yang dibimbangi oleh Nabi telah berlaku. Sebab dulu saya pernah sebut, kalau hari ini kita lihat logo capal hanya di atas kepala, tapi kita pernah lihat juga logo capal sudah berada di hadapan mihrab. Generasi hari ini mengatakan bahawa itu bukan apa Ustaz, sekadar design je. Ya, hari ini sekadar design. Tapi 20 tahun akan datang, mungkin akan ada orang yang menyembah logo capal. Apabila kita ini semakin jauh dengan Nabi, kita akan lebih terdedah kepada kesesatan. Baik. Akhirnya Umar sendiri yang mencadangkan dikira kalender tahun pertama Islam itu ialah berdasarkan hijrah Nabi ke Madinah. Okey, semua setuju. Peristiwa hijrah Nabi dikira sebagai tahun pertama. Sekarang bulan ada 12. Nak kira bulan berapa bulan 1? Banyaklah cadangan. Ada yang menyebut bulan Ramadan. Umar kata bulan Ramadan takkan kot. Hari pertama tahun baru dah kena puasa. Jadi kata Umar, kita mula bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Umar ni dia bijak. Dia berfikir puitis dan kritis. Kenapa dia pilih Muharram? Sebabnya ialah sebelum Muharram adalah Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah orang pergi menunaikan haji. Jadi bila habis bulan Zulhijjah, musim orang balik haji, kebanyakan mereka ini balik dalam keadaan macam mana orang balik haji? Cuba kita tengok. Kalau sebelum pergi haji jarang kita nampak di masjid surau kan, tapi bila baru balik haji, rajin hari-hari nampak kat surau. Yang sebelum pergi haji tak pakai tudung, balik haji pakai tudung. Jadi kata Umar, semangat baru, iman baru. Jadi kita pilih Muharram sebagai bulan yang pertama kerana pada ketika itu umat Islam masih kuat imannya. Bau Mekah Madinah pun tak hilang lagi, masih terbau-bau di hidungnya. Jadi kita pilih Muharram sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah. Okey. Itulah kebijaksanaan seorang khalifah yang bernama Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang Nabi kata kalaulah ada Nabi selepas aku, Nabi itu adalah Umar. Tapi tak ada Nabi lah. Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Cuma dekat Malaysia ni adalah beberapa yang dah mengaku Nabi. Nabi, mengaku Nabi ada, mengaku Imam Mahdi lagi ramai, mengaku Tuhan pun ada. Tuhan Harun, paling hebat Ayah Pin, menyatukan semua agama. Bukan Islam je, Hindu pun ada ikut dia. Sampai Samir Hindu pun marah dia. Baik. Dalam sejarah hidup Nabi,
ada dua perjalanan yang dilalui oleh Nabi, perjalanan yang agung, perjalanan yang besar. Perjalanan yang pertama ialah perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ya? Bila tiba bulan Rejab, kita sambut Isra' dan Mi'raj. Kita mengenang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi berjalan. Perjalanan yang kedua ialah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Walaupun sebelum itu ada hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ke Habsyah, tapi Nabi tak sertai hijrah tersebut. Tapi hijrah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi sendiri ialah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum itu berlaku perjalanan Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Tetapi kedua-dua perjalanan ini berlaku dalam keadaan yang cukup berbeza. Ya? Isra' dan Mi'raj, Allah yang menjalankan Nabi. Sebagaimana firman-Nya dalam suratul Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Maha suci Tuhan asra, yang telah menjalankan, abdihi bi'abdihi, hambanya, laylan, dan di malam hari, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang kami berkati sekeliling kawasan sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kebesaran kami. Perjalanan Nabi dalam Isra' dan Mi'raj, kenderaan provided, Buraq, yang lebih hebat daripada kenderaan yang dicipta dengan teknologi canggih hari ini. Nabi hanya berjalan satu malam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit dan turun semula subuh dah ada di Mekah. Ya. Tetapi hijrah, Allah tak sediakan kenderaan untuk Nabi. Allah biarkan Nabi-Nya memikirkan sendiri bagaimana nak melaksanakan hijrah tersebut, perjalanan tersebut. Nabi terpaksa fikirkan bilakah waktu yang sesuai, waktu malam, strategi apakah yang perlu digunakan. Ya. Keluarga Abu Bakar kebanyakan semuanya memainkan peranan di dalam hijrah. Nabi Abu Bakar terpaksa, bila dalam perjalanan, terpaksa sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sehingga Nabi menegur dia, "Ma bika ya Abu Bakar?" Nampak gelisah sangat. Abu Bakar kata apa? "Wahai Rasulullah, aku takut kalau musuh datang daripada depan, maka aku ke depan. Kemudian aku ke kanan, takut kalau ada musuh daripada kanan, kalau ada musuh daripada kiri, kalau ada musuh daripada belakang." Perjalanan hijrah berlaku dengan penuh kebimbangan dan kerisauan. Berbeza dengan Isra' dan Mi'raj. Kerana Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan mukjizat, dan tidak ada seorang pun di kalangan umat Muhammad ini diminta untuk mencontohi perjalanan Isra' dan Mi'raj, kerana tidak akan berlaku melainkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perjalanan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, setiap umat Muhammad yang membaca peristiwa ini perlu menjadikan ianya sebagai contoh tauladan dalam hidupnya, yang mana semua kita juga perlu melakukan hijrah. Kerana hijrah itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang ke atas diri dia. Itulah orang yang berhijrah. Semua kita perlu berhijrah di dalam meninggalkan apa yang Allah larang ke atas kita untuk dilakukan. Ya. Hatta hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, tujuannya untuk apa?
untuk mencari suatu suasana yang lebih baik untuk Islam. Di Mekah dah tak ada harapan dah. Umat Islam ditindas, dengan ditekan dengan cukup hebat. Nabi sendiri dilemparkan najis unta di tengkuk baginda ketika sujud di hadapan Kaabah. Penyiksaan yang berlaku ke atas Bilal, yang berlaku kepada keluarga Ali Yasir. Umat Islam ditekan. Nabi cuba mencari tapak baru, pergi ke Taif, pun tak jadi, kena baling dengan batu. Orang Taif kata, tak ada orang lain ke Allah nak hantar kau sebagai, nak jadikan sebagai Rasul? Orang macam kau ni tak ada orang lain. Akhirnya Allah perintahkan Nabi pergi ke Yasrib, berubah, mencari satu perubahan tempat yang baru untuk membina kekuatan dakwah di sana. Dan Nabi juga para sahabat berhijrah ke Madinah. Mereka digelar sebagai muhajirun, orang-orang yang berhijrah. Dan orang-orang di Madinah menyambut mereka ini digelar sebagai Al-Ansar, penolong, penyokong, pendukung terhadap dakwah Nabi SAW. Maka Allah puji Muhajirin, Allah puji Ansar, kerana peranan mereka di dalam menjayakan dakwah Islam dengan memberi tempat yang baru, peluang yang baru kepada Nabi dan orang-orang Muhajirin daripada Mekah untuk membina kekuatan dakwah Islam bermula di Madinah. Dan kerajaan Islam pertama bermula di Madinah. Maksudnya apa? Di dalam perkara seumpama ini, melihat Nabi berhijrah daripada Mekah, yang mana pada ketika itu suasana yang tidak kondusif untuk umat Islam melaksanakan kewajipan sebagai seorang Muslim, mencari tempat yang baru, yang selamat, yang boleh memberikan harapan terhadap kejayaan agama dan iman. Maka begitulah sepatutnya kepada kita hari ini, sesiapa yang menghadapi situasi yang sama sebagaimana situasi umat Islam di Mekah ketika itu. Di Malaysia mungkin tak ada masalah untuk kita amalkan Islam. Bahkan Islam itu tercatat di dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan. Tidak ada siapa yang boleh mencabarnya. Penaungnya ialah raja. Begitu juga di negeri, penaungnya adalah sultan. Islam diberikan kedudukan yang begitu tinggi. Tetapi lihat di negara yang minoriti Islam, selatan Thailand contohnya. Dulu umat Islam Rohingya contohnya, mereka tidak selamat. Mereka perlu berhijrah. Mereka perlu mencari negara-negara yang boleh memberikan perlindungan kepada mereka. Dan Alhamdulillah Malaysia memberi perlindungan kepada etnik Rohingya yang Muslim. Tapi bila dah lama lain macam pula jadi. Dekat tempat saya tu, dah macam kampung dia lah. Kalau kedai makan orang dia, bukan orang dia yang makan, orang dia jadi tokek kedai makan. Orang Melayu yang makan. Nak buat macam mana? Orang Melayu malah suka jadi bos . Jadi kalaulah berhadapan dengan situasi kita di mana agama kita ditekan, maka kita boleh mengambil pengajaran daripada hijrah. Bahkan bukan sekadar ditekan, mungkin kita kalau duduk di satu kawasan
yang tidak kuat suasana agamanya. Kita tinggal di situ bersama keluarga kita. Kita rasa bimbang kalau kita berterusan tinggal di situ, kita mungkin akan terpengaruh, anak-anak kita akan terpengaruh dengan masalah-masalah sosial yang rosak di kawasan tersebut. Kita wajib berhijrah, mencari kawasan yang lebih menyelamatkan agama dan iman kita dan keluarga kita. Begitu juga kalau kita ada kawan-kawan yang kalau kita ini duduk dengan dia memang habis, merapu. Kita juga perlu hijrah, tinggalkan dia, cari kawan yang lain yang boleh membantu kita untuk menjaga dan menyelamatkan agama dan iman kita. Sebagaimana dalam hadis yang mengkisahkan tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia bunuh seorang lagi jadi 100. Dia berjumpa dengan seorang alim. Apa alim itu kata kepada dia? Pergilah engkau meninggalkan negeri engkau yang jahat, pergi berhijrah ke negeri sebelah. Pergi berhijrah ke tempat yang baru, bina semangat baru. Jadi itu kepentingan hijrah. Setengah orang ni tak faham. Bila dia baca hadis Nabi SAW, Nabi kata la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Jadi mereka kata tak ada hijrah dah lepas ni, duduk je diam-diam. Yang ada hanya hijrah niat. Tak, hijrah tempat ni terus berlaku kalau faktor-faktor yang saya sebutkan tadi berlaku ke atas diri kita. Kita mesti melakukan hijrah tempat, mencari tempat yang lebih baik untuk agama dan iman kita. Yang Nabi kata itu ialah untuk penduduk Mekah. Nabi kata kepada penduduk Mekah, la hijrata ba'dal fatah. Kamu orang Mekah tak perlu berhijrah dah. Mekah dah jadi negara Islam, duduk tinggal di sini. Itu maksud Nabi, tujuan Nabi kata demikian. Bukan pukul rata semua untuk keadaan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hijrah ni macam-macam lah para ulama buat pembahagian. Tapi saya suka kepada dua pembahagian ni, iaitu yang disebut pertama hijrah ijbariyah. Hijrah ijbariyah ni ialah hijrah yang dipaksa. Kita tak boleh nak lari, kita terpaksa hijrah tersebut. Larilah kok mana pun, kita kena juga menempuhi hijrah itu, iaitu hijrah kematian. Semua kita akan berhijrah ke alam barzakh yang akan menjadi jalan untuk kita menuju ke alam yang seterusnya, alam akhirat. Itu disebut sebagai ijbari, terpaksa tempuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Tidak akan terawal seminit dan juga tidak akan terlewat, bukan seminit, sesaat. Semua orang akan menempuhi kematian yang merupakan hijrah dia daripada dunia ini ke alam baqa. Yang kedua ialah hijrah ihtiyariyah, hijrah pilihan. Nak buat tak nak buat, pilih. Nak berubah tak nak berubah, pilih sendiri. Nak berubah daripada seorang yang tekun kepada sunnah ataupun kekal dengan bid'ah, pilih sendiri. Nak berubah daripada seorang yang menjaga solat di awal waktunya ataupun nak terus kekal seorang yang
melengah-lengahkan solat, pilih sendiri. Buat keputusan sendiri. Nak pilih hidayah Islam ataupun terus kekal sebagai seorang kafir, pilih sendiri. Tetapi kita harus ingat, hijrah ikhtiyariyah inilah yang menjadi bekalan untuk kita bawa di dalam hijrah ijbariyah tadi. Jadi dia berkaitan. Sebab itu, bila kita memilih untuk melakukan sesuatu hijrah dalam apa jua keadaan yang kita lakukan di atas dunia ini, terutama sekali yang melibatkan tentang amalan, kita nak berhijrah supaya amalan kita lebih baik, amalan kita lebih sahih, ibadah kita lebih tepat dengan petunjuk sunnah. Cabarannya ialah sejauh mana kita boleh istiqamah dengan hijrah itu. Ada orang dia dah hijrah lah, daripada tidak berhijab, daripada seorang yang menyertai kumpulan yang asyik kerja, buat perkara bid'ah je, akhirnya masuk kepada kumpulan sunnah. Hijrah. Daripada seorang yang tidak rajin berjemaah ke masjid, rajin pergi berjemaah ke masjid. Hijrah. Itu adalah hijrah. Daripada seorang suami yang tidak bertanggungjawab, berubah sikap dia setelah balik dengan ceramah malam ni, jadi seorang suami yang bertanggungjawab. Itu juga adalah hijrah. Daripada seorang anak yang derhaka, suka melawan cakap orang tua, akhirnya menjadi seorang anak yang taat. Itu juga adalah hijrah. Tetapi selagi mana kita ini manusia, cabarannya satu, iaitu istiqamah. Adakah kita mampu untuk istiqamah dengan hijrah yang kita lakukan? Muhammad bin Munkadir, guru kepada Imam Malik. Bila kita kata guru kepada seorang imam, muridnya menjadi seorang imam mazhab Imam Malik, jadi pastilah Muhammad bin Munkadir ini juga hebat, seorang yang hebat, kerana dia melahirkan murid yang hebat seperti Imam Malik. Perkataan Muhammad bin Munkadir, dia kata apa? Jahadtu nafsi 40 aman hatta istaqamat. Aku berjuang, aku berjihad bersungguh-sungguh selama 40 tahun untuk mendapat istiqamah. 40 tahun seorang guru kepada imam, 40 tahun baru dia merasakan bahawa dia benar-benar istiqamah. Istiqamah ni tuan-tuan, Allah sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini orang yang istiqamah. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan perkataan tersebut, fala khaufun alaihim, orang itu tidak akan ada rasa ketakutan ke atas mereka, wala yahzanun, dan tidak akan merasa sedih. Kuat mulia. Boleh saya teruskan ya? Malam tak yahzan. Banyak lagi yang cakap. Baik. Jadi cabaran setelah berhijrah, istiqamah. Dan istiqamah ni benda yang perlu kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita kena minta tolong dengan Allah supaya Allah kurniakan kepada kita istiqamah. Bukan dengan sekadar usaha. Usaha tetap kena buat,
Tetapi maknanya siapa? Allah akan bagi istiqomah kepada siapa yang mahu istiqomah. Dia sama konsep dia dengan hidayah. Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang mahukan hidayah. Bila Allah kata yahdi man yasha', dia memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Persoalannya siapa yang Allah mahu? Siapa yang Allah mahu itu ialah orang yang dia sendiri ada kemahuan untuk mencari hidayah. Maka Allah akan pilih dia. Allah akan menyesatkan kepada siapa saja yang dia mahu sesatkan. Siapa yang Allah mahu sesatkan? Orang yang dia sendiri memilih untuk menjadi sesat. Maka orang itulah yang Allah akan sesatkan. Jadi jangan nak salahkan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan istiqamah. Sebab itu Allah sebut dalam suratul Ra'd, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib seseorang, nasib sesuatu kaum, sehingga kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Bila mereka sendiri ada kemahuan untuk berubah, maka Allah akan bagi taufik, bagi dorongan, bagi kekuatan untuk orang itu berubah. Begitu jugalah dalam persoalan istiqamah. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam peristiwa hijrah ni banyak watak-watak penting yang terlibat. Cuma tadi saya dah cerita seorang yang bernama Umar Al-Khattab, bagaimana peranan dia sehingga kan apa yang dilakukan itu kekal sehingga ke hari ini. Yang keduanya ialah peranan keluarga Abu Bakar. Semua main peranan. Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar, yang membawa bekal makan ketika Nabi dan Abu Bakar dalam gua. Abu Bakar itu sendiri sentiasa bimbang beliau terhadap keselamatan Nabi, sehingga Allah rakam di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Ayat tersebut. Cuma saya nak cerita tentang sifat Abu Bakar, supaya dapat menjadi pedoman kita di dalam hakikat sebenar mencintai Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila seseorang mengatakan dia cinta Allah, dia cinta Nabi. Cinta Allah dan cinta Nabi ni bukan sebagaimana cinta kita dengan kekasih kita, cinta kita dengan isteri kita, dengan pasangan kita, suami kita, anak kita, mak ayah kita, bukan. Cinta pada Allah dan Nabi ni adalah cinta dengan iman. Sebab itu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menjadikan aku ini lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya dan anak-anaknya dan sekalian manusia yang lain. Jadi siapa yang kita nak jadikan contoh? Para sahabatlah contoh kita. Mereka lah cinta yang benar terhadap Allah dan Nabi. Abu Bakar umpama, Abu Bakar ni semua keluarga dia masuk Islam. Dan yang last masuk Islam siapa? Bapa dia paling akhir masuk Islam, Abu Quhafah, setelah Islam menang, setelah berlaku Fathul Makkah. Dia datang jumpa Nabi. Nabi kata kepada Abu Bakar, sepatutnya biar aku yang datang jumpa dia, dia orang tua. Tapi Abu Bakar kata tak.
Dia yang sepatutnya jumpa engkau. Dia yang sepatutnya jumpa engkau, wahai Muhammad, kerana engkau adalah Rasulullah. Tengok, di situ kita dah nampak pendirian Abu Bakar. Nabi kata kepada Abu Bakar, sepatutnya biar aku yang jumpa dia orang tua. Tapi Abu Bakar kata, tak, sepatutnya dialah yang sememangnya jumpa engkau, wahai Rasulullah. Jadi Abu Qahafah datang jumpa Nabi. Dia hulur tangan dia kepada Nabi dan menyatakan pengislaman dia kepada Nabi. Ya. Nabi sambut. Dan Nabi termenung sekejap. Dan Abu Bakar terpandang wajah Nabi, termenung, kelihatan termenung, teringatkan seseorang. Agak-agak Nabi teringatkan siapa? Nabi teringatkan bapa saudara dia, Abu Talib, yang mati tidak beriman dengan Nabi. Abu Bakar tahu Nabi teringat Abu Talib, dan Abu Bakar tahu Nabi sedih. Abu Bakar sedih ketika itu. Dia menangis sebab dia tengok Nabi sedih. Dan Nabi kata kepada Abu Bakar, kenapa menangis? Sepatutnya inilah hari yang menggembirakan engkau. Ayah engkau akhirnya memeluk Islam dan seluruh keluargamu telah memeluk Islam. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, law kana yadu ammika ma kana yadihi hatta istaqarrat aynaik ahabba ilayya min ayyakun. Ini kata seorang yang tulus hatinya di dalam mencintai Nabi dan Allah Ta'ala. Kata, wahai Rasulullah, lau kana yadu ammika ma kana yadihi, kalaulah tangan itu tangan pakcikmu Abu Talib, kalaulah tangan yang menghulur kepadamu itu, yang sekarang ni menghulur kepadamu itu, tangan pakcikmu Abu Talib, bukan tangan dia, bukan tangan ayahku, sehingga kan Allah menghilangkan rasa sedihmu, itu lebihlah aku sukai daripada apa yang berlaku sekarang ni. Siapa boleh challenge iman Abu Bakar? Kalau kita dah, tentulah kita rasa seronok ayah kita akhirnya menyatakan keimanan dengan Nabi. Tapi Abu Bakar dia kata, kalaulah tangan pakcikmu yang menghulur pada tanganmu ketika ini bukan tangan ayahku, sehingga dapat menghilangkan rasa sedihmu, lebihlah aku sukai daripada apa yang berlaku sekarang. Kita rasa kita benar dah cinta dengan Nabi, tapi pada waktu yang sama banyak kita mereka-reka ajaran Nabi. Kalau kita tak reka pun, kita jadi pengikut kepada pereka ajaran Nabi. Sehingga lahirlah orang yang saya katakan di awal tadi, disesatkan oleh syaitan sehingga mengatakan Muhammad itu jawatannya adalah Allah. Jadi hijrah Nabi ini bukan sekadar peristiwa sejarah. Hijrah yang perlu kita lakukan sentiasa. Balik kepada sabda Nabi tadi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita juga perlu sentiasa berhijrah dalam ibadah kita. Buat hijrah dalam ibadah, maknanya buat penambahbaikan dalam ibadah. Dalam cara kita baca Al-Quran, buat penambahbaikan dalam cara kita membaca Al-Quran. Maksud saya bukan sekadar nak memastikan tajwidnya betul ke tidak, lagunya macam mana, tetapi yang lebih daripada itu, baca dan faham supaya kita dapat amalkan. Hijrah kita terhadap sunnah, supaya sentiasa mengambil berat dan mempelajari tentang sunnah,
Sunnah yang mengandungi ajaran panduan baginda Nabi SAW berkaitan dengan solatnya, puasanya, baca Al-Qurannya, bagaimana nak jadi suaminya, bagaimana nak jadi isteri, bagaimana nak jadi pemimpin, bagaimana nak jadi imam. Semuanya itu telah lengkap dihimpunkan oleh para ulama yang amanah terhadap sunnah baginda Nabi SAW. Walaupun ada orang kata hari ini, orang kita, dia kata Bukhari itu tak faqih, dia hanya pandai kumpul hadis je. Main tu orang Melayu cakap, tok guru pondok, Bukhari itu bukan faqih, dia pandai kumpul hadis je. Yusuf Qaradawi itu sewel. Jadi kita ni bila membaca sirah Nabi seumpama ini, biar kita membacanya dengan penuh kefahaman supaya kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang dilalui oleh diri Nabi SAW. Ini lepas Muharram nak sambut apa pula? Bulan yang terdekat. Rabiul Awal lah. Rabiul Awal nak mengenang kelahiran Nabi pula. Asalkan ia berhanana lah nanti. Okey, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang apa yang boleh kita pelajari daripada sejarah ataupun peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat menjadikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh. Dan Nabi itu benar-benar baginda adalah seorang manusia. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini basyar, manusia seperti kamu. Bezanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bezanya aku ini, kata Nabi, menerima wahyu daripada Tuhan kamu yang satu. Jadi jangan terpengaruhlah macam orang yang ada dalam video yang saya ceritakan tadi. Jadi sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.